Setiap kali memandu pergi kerja, pantang tengok kereta lebih hebat dari kereta saya. Saya rasa macam nak beli semua kereta. Oh, nasib baik saya dah lepas daripada fasa tu. Sekarang saya syukur apa ada seadanya. Tapi itulah bila macam nak beli tengok Ecobank, tak apalah. Tahun depan lagi tengok Ecobank balik. Jangan tengok Ecobank tu, tengok Ecobank yang lain. Bank tu memang tak ada duit, yang bank lagi satu tu ada. Okey, baik, kita nak bercakap tentang ini satu isu yang cukup menarik, saya kira khususnya bagi orang-orang muda lah. Betul. Kan. Apatah lagi kalau kita ni baru bekerja, beria-ria nak pakai kereta ni kan, nak tahu pakai kereta apa yang sesuai dengan kita dan apakah potensi baik ke buruk kesannya kepada kita. Dan kita nak bercakap tentang isu pasaran juga trend beli kereta tahun hadapan. Kita nak bersama dengan individu yang banyak kali bercerita berkaitan tentang perkara ini, iaitu lebih dikenali sebagai Abang Gan ataupun nama sebenar itu Gan Yong Lee yang merupakan pencipta kandungan automotif. Selamat datang. Hari bawa kereta apa tadi? Terus tanya kereta apa tadi? Ini saya buat kereta biasa. Saya buat kereta Azia je ni. Okey. Kereta yang luar biasa apa? Rahsia. Okey, so kita nak tahu kalau macam motosikal hijau pastinya akan ada peningkatan dari segi pembelian sebab kerajaan ada macam-macam insentif untuk mereka yang beli motosikal hijau ini. Betul. Tapi kalau macam kereta ni bagaimana trend dia? Kalau ikut trend, akan ikut kan untuk yang motosikal baru diberikanlah insentif tu. Betul. Yang tak silap saya dalam 2,400 kalau tak silap saya, pembelian motosikal elektrik. Tetapi berbeza dengan kereta elektrik, dia dah, I think dah start daripada tahun ini, di mana kerajaan memberikan pengecalan cukai kepada kenderaan elektrik. And plus dengan tiada cukai jalan, so tiada road tax. So itu adalah antara insentif yang diberikan oleh kerajaan untuk menggalakkan orang supaya membeli kenderaan elektrik. Well, tapi bagaimanapun dalam keadaan sekarang, kenderaan elektrik ni masih lagi belum pada kadar mampu milik. Dia masih lagi di orang katakan sebagai kenderaan lifestyle. Dia bukan lagi mampu milik. So that's why untuk mampu milik sekarang ni kita yakin dan percaya untuk kenderaan nasional kita, Proton dan juga Pro 2 sedang membangunkan kenderaan elektrik sendiri yang kami jangkakan mungkin by 2025 akan keluar by Proton and Pro 2 sendiri. Okey, kita yakin. Kereta elektrik ni salah satulah sebagai pengguna antara yang menjadi titik pemikiran kita nak beli atau tidak ni tentang infrastruktur tu kan. Betul. Dalam konteks itu, adakah kita sedang bergerak ke arah itu kan, supaya dia akan balance lah, win-win situation, bila beli ada juga infrastruktur yang baik. Betul. Kalau ikutkan, tak nafikan memang infrastruktur adalah antara yang orang pandang. And sekarang ni up to date, kalau tak silap saya by 1st November, kalau tak silap saya, nombor yang ada dekat charging station dekat Malaysia adalah 1,200 plus minus. And kalau ikutkan on the planning by 2025 akan ada 10,000 charging station. Itu yang dicadangkan. And sedang mengarah ke situ. Tapi kalau ikutkan kepada supply and demand, maksudnya daripada kenderaan elektrik yang sedia ada dengan charging station yang sedia ada, bagi saya mencukupi. Sebab kalau ikutkan number data untuk orang katakan kenderaan elektrik di Malaysia, TIV less than 2%. So mungkin probably untuk tahun ni register lebih kurang up to date by September kata saya dalam 7,000 lebih. Dan jangkakan untuk tahun ini 2023 akan ada 10,000 lah untuk kenderaan elektrik. And nak tak nak benda tu kita sedang mengarah ke arah situ. Tapi bagaimanapun saya katakan harga yang membuatkan orang kurang tak beli. And sebab this is a lifestyle car, and tiada keperluan pun untuk orang bertukar kepada kenderaan elektrik sebab harga petrol kita masih murah. Harga kita masih lagi RM2.05. This is masih subsidi. So harga murah, so no point kita nak bertukar kepada kenderaan elektrik. Andai kata kalau satu hari nanti subsidi ditarik balik ataupun ada subsidi bersasar dan sebagainya, jadi per liter RM3 lebih, masa itu orang akan nampak ada kepentingan untuk pergi ke kenderaan elektrik. Tetapi salah satu yang katakan infrastruktur, this is betul. Tapi bagi saya the best charging station adalah dekat rumah. Dia macam handphone, balik rumah kita charge, and then pagi bangun tidur dah penuh. And kalau EV ni dia menyusah sikit. Menyusah sikit dari segi planning. Hari ni kita nak ke mana? Hari ni kita nak ke mana? Okey, kita perlu stop ke tak perlu stop untuk charge? Kalau stop, kita perlu cari tempat makan, tempat solat ke whatever ke yang ada charging station. Kalau tak ada, tempat kita nak stay tu pastikan ada charging station macam tu. This is about planning. Dia susah sikit lah. Tapi bagi saya, bagi siapa-siapa yang ada kereta EV ni, dia pasti ada kereta IC, kereta petrol yang biasa juga. Okey. Bercakap tentang kos, kalau kita nak bandingkan petrol dengan EV ni, bagaimana kos dia sebenarnya? Kan kalau charge kat rumah kan bil elektrik mencanak pula, takut pula. Okey. Kalau ikutkan, saya pun ada kereta elektrik sendiri yang memang saya beli tujuan untuk saya nak study. Sebab saya memang dalam bidang ini. Bukan Abang Gan Tesla. Okey. So memang tujuan saya beli adalah saya nak study sendiri. Macam mana betul ke benda tu? So kalau ikutkan, kalau tanya saya secara jangka masa panjang, jimat. Kenapa saya kata jimat? Contohnya, untuk full tank kalau kita bawa lebih kurang boleh pergi 500 lebih ke 600 km,
probably kita ambil dalam full tank RM70 ke RM80 full tank biasanya. Okey, lebih kurang itulah. Tapi kalau untuk charging, mungkin kalau kita ambil dalam 60 kW. 60 kW kita darab kalau charge kat rumah paling mahal 57 sen ataupun paling murah dia ada tier kan 20 lebih sen, 30 sen. Kita ambil 50 lebih sen. So kalau full charge pun pelah mana dalam RM40. Lebih kurang RM40. Tapi masalah kita perlu charge 7-8 jam, 9-10 jam. Tapi andai kata kalau kita charge kat luar, dia jadi mahal balik. Dia bergantung kepada kita. Kalau kita charge luar memang mahal. Luar mungkin per kilowatt dalam RM1.40 sen, RM1.25 sen, RM1.50, depend. Sebab untuk sekarang ni ada banyak provider. Setiap provider ada charging rate yang berbeza. Mengikut kepada speed kelajuan charging station yang dia bagi. Dan yang kita tak tahu adalah bukan semua kereta boleh terima setinggi itu. Sebagai contohnya, sekarang ni paling tinggi share recharge ada 350 kW. Bukan semua kereta boleh terima 305 kW. Contohnya macam Tesla. Tesla boleh terima 250 contohnya. Kalau saya pergi ke 350, saya cuma boleh makan 250 je. Tapi saya bayar duit 350. So itu yang kita kena tahu, kereta elektrik kita ni sesuai berapa maksimum yang dia boleh terima. Sebab setiap teknologi adalah berbeza. So maknanya kerajaan perlu buat satu standard supaya pengecasan kita ini sama serata di Malaysia ini. Ke tak perlu? Bagi saya tak perlu sebab dia adalah diswastakan. So benda ni adalah setiap orang berhak untuk memasang charging station. Cuma yang kami minta adalah supaya kerajaan kawal. Tidak sesiapa saja yang boleh pasang. So, maksudnya dia open kepada everyone, you boleh pasang. Tapi bagi saya cuma kalau boleh benda tu kawal, kita nak kawal dari segi kualiti. Sebab setiap jenama berbeza. Contohnya untuk pasang satu charging station 180 kW yang besar DC charger, dia will take almost dalam $500,000, RM500,000. RM500,000 ke RM600,000. Yes, satu. Yang charging station macam dekat highway besar tu. RM500 ke RM600,000. Ada setengah mungkin RM400,000. Mungkin setengah RM300,000. Mungkin tengok dia brand, dia guna brand apa. Dan of course dari segi sekarang ni, tidak ramai orang nak invest dekat sini sebab ROI dia lambat. Sebab sekarang ni number tak tinggi. So charge tak banyak. So ROI dia mungkin 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kalau number besar, ROI dia makin cepat. So orang nak invest. Tapi sekarang ni, that's why kenapa a bit slow sebab investment terlalu besar and dari segi tak ada orang yang nak sangat invest. Tapi kita nampak lah macam Gentari under Petronas dah start invest, dia dah invest bilion, saya rasa 2 bilion dan sebagainya. So kita nampak beberapa company yang memang aktif, memang sedang memasang charging station ni di seluruh Malaysia. Tetapi bagi saya untuk selatan ke utara tak ada isu highway. Cuma kita ada isu di Pantai Timur. Sangat kurang. Baik, ya. Selain daripada itu, berbicara soal trend kereta ini, saya lihat tahun ini kereta jenis SUV antara menjadi satu jenis kereta yang diminati. Dan juga permintaan semakin meningkat. Sampaikan ada jenama tempatan pun queue time dia 2-5-6 bulan. Sampai setahun pun ada. Untuk tahun hadapan, adakah trend ini akan terus bergerak meningkat? Bagi saya tahun ini agak tinggi. Saya rasa TIV yang dijangkakan 725,000. So naik. Tahun lepas 500 lebih, 570,000. Tahun ni 725,000. Dan jangkaan sampai bulan Disember akan meningkat daripada 725 seperti yang forecast jadi 750,000. Sebab ada backlog daripada tahun lepas COVID. So daripada COVID tu banyak tak boleh deliver, so di start deliver. So ada backlog 200,000 yang dibawa ke tahun ni. Tapi untuk tahun depan kami jangkakan dia akan lebih rendah daripada tahun ini. Tapi tahun ini kalau ikutkan sejarah Malaysia, ini adalah number yang paling tinggi sekali. Tahun ini 700 lebih ribu register kenderaan baru sahaja. Adakah sebab faktor harga? Tidak juga. Tapi bagi saya, macam saya kata, backlog yang membuatkan benda tu. Kalau tanpa backlog 200,000, normal lah 500 lebih. 500 lebih ke 100. Tapi jangkaan untuk tahun depan, kita jangkakan, I think forecast by so far tidak ada pengumuman lagi by MA ataupun MI dan sebagainya. Tapi kami jangkakan lebih kurang dalam 600 lebih ribu, plus minus dalam 650,000 jangkaan ni. Lebih rendah sedikit daripada tahun ini. Okey, nak tahu juga trend trade-in. Bagaimana? Adakah makin naik atau rendah atau bagaimana? Saya rasa trade-in untuk sekarang ni maintain. Saya jangkakan maintain. Cuma kalau kita ikutkan, kalau tahun lepas banyak kereta second hand yang terjual berbanding daripada kenderaan baru. Sebab apa? Sebab kenderaan second ready stock. Nak beli ada. Tetapi untuk kenderaan baru ada issue of the component dari segi ECU dan sebagainya, ada banyak chip, shortage chip dan sebagainya, membuatkan kenderaan itu tidak boleh deliver. Dari satu kereta tu ada satu komponen tak ada, satu kereta tak boleh delivery contohnya. So that's why orang beli yang stock ready, so which is second hand lah. Tapi kita nampak tahun ni trend second hand dia dah start menurun. Dia dah start menurun. Tapi trade in itu yes,
sentiasa berlaku. That's why kita tengok macam syarikat-syarikat gergasi yang sedia ada macam MyTukar, Custom dan sebagainya. So they are very aggressive in term of the second hand car benda tu. So bagi saya tak ada number benda tu, tapi jangkaan saya dia akan lebih kurang plus minus sama je, tidak akan ada banyak perubahan. Okey, ringkas saja di penghujung ini Abang Gan, untuk tahun depan kan, dengan tanpa menyebutkan mana-mana brand kita nak menilai jenis kereta apa yang value to buy untuk tahun depan. Value to buy kalau tanya pada saya, of course di Malaysia kita semaklum dari segi jenama tempatan. Okey. Kita ada 2, dan juga dari segi non-national car, especially daripada Japanese brand. Okey. So sama juga, ada 2 juga kat situ juga. Itu antara kenderaan value to buy jugalah. Bagi saya value to buy atau tidak dia bergantung kepada apakah produk yang disampaikan. Tetapi kalau ikutkan dari segi value daripada dulu sampai sekarang, in term of the national car yang sedia ada, memang ada value walaupun 5 ke 10 tahun contohnya, depend pada model. Sama juga untuk non-national car, especially daripada Japanese brand pun sama juga. Cuma dari segi EV saja kita tak tahu sama ada value ke tak ada value lagi, sebab masih lagi turn baru, track record masih belum banyak lagi, so masih baru lagi. So kita tak tahu, tapi jangkaan saya dari segi value ke tidak, mungkin value dia akan lebih kurang sedikit lah, because of the banyak faktor, especially dari segi bateri. Mungkin kita dah guna 5 tahun sama macam iPhone, so bateri health dia akan turun. Sama juga dengan kereta, sama juga isu tu. Okey, itu dia sedikit sebanyak tentang kereta. Untuk anda di luar sana memahami nak beli kereta ke apa yang penting, value tak value, duit kita cukup ke tak. Kita ni mampu beli ke tak. Okey, itu saja nampak kita kongsikan. Terima kasih Abang Gan atas perkongsian ini. Selepas ini kita bercerita juga berkaitan tentang bagaimana hebatnya rakyat Malaysia, anak muda ni, menepuk nama di persediaan antarabangsa selepas ini.